3 kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadi jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 235. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 233 ialah seorang lelaki berumur 41 tahun yang tiba di negara ini dari Pakistan melalui Kuala Lumpur pada 5 Mei 2021. Kes ini mengalami batung sekali-sekala sejak 15 Mei 2021. Sementara itu, kes 234 ialah seorang lelaki berumur 34 tahun, manakala kes 235 ialah seorang lelaki berumur 35 tahun dan kedua-duanya tiba di negara ini dari Manila pada 5 Mei 2021. Kedua-dua kes 234 dan 235 tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kesemua kes baru ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan mereka semasa ketibaan dan pengasingan diri mereka telah mengikut Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Sementara itu, 10 kes aktif yang sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 94 kes. 488 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,291 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 142 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 123,643 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 165 pelekat pas kenderaan komersial berwarna merah dan 5,883 pelekat pas kenderaan pelawat berwarna biru telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan dipasang ke atas kenderaan-kenderaan daftar luar negara sejak ia dikuatkuasakan di negara Brunei Darussalam pada 1 Oktober 2020. Dalam siaran akhbar, JPD menyatakan pemasangan pelekat kenderaan bertujuan bagi memantau kenderaan daftar luar negara yang berada di negara ini sebagai usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Pemantauan dan penguatkuasaan pemasangan pelekat kenderaan tersebut dijalankan secara berterusan oleh agensi-agensi penguatkuasaan khususnya JPD, Pasukan Polis di Raja Brunei, PPDB, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK, iaitu kenderaan daftar luar negara yang telah mendapat kebenaran pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED untuk menetap di negara ini kerana bertugas atau bagi tujuan seumpamanya yang dikehendaki melekatkan pelekat pas kenderaan pelawat berwarna biru. Kenderaan-kenderaan luar negara yang memasuki negara ini bagi tujuan pengangkutan barang-barangan pertanian, agri makanan dan perikanan dengan kebenaran dari Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang dikehendaki melekatkan pelekat pas kenderaan komersial berwarna merah. Kenderaan-kenderaan yang melakukan perjalanan melintasi sempadan atau transit atau ke destinasi yang dibenarkan di negara ini bagi tujuan penghantaran barangan yang tidak dikehendaki melekatkan pelekat pas kenderaan. Pelekat pas kenderaan ini mempunyai tempoh sah laku selama 3 bulan dan perlu diperbarui bagi membolehkan kenderaan-kenderaan daftar luar negara membuat perjalanan di negara ini. Sementara itu, sejumlah 16 kompaun telah dikeluarkan atas kesalahan berkaitan dengan pemasangan pelekat kenderaan tersebut.
JPD mengingatkan kepada pemilik atau pemandu kenderaan daftar luar negara yang berada di negara ini untuk sentiasa mematuhi peraturan penggunaan pelekat pas kenderaan tersebut. Kegagalan mematuhi peraturan akan diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Brunei Good Agricultural Practice merupakan salah satu garis panduan dalam memastikan produk-produk yang digunakan dalam pertanian adalah selamat. Laporannya selepas petikan titah ini, teruskan bersama berita perdana. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menginginkan agar hasil-hasil pertanian di negara ini tidak memudaratkan mana-mana pengguna ataupun kepada sesiapa yang memakannya dan memastikan ia adalah selamat. Justru itu, pengusaha-pengusaha ladang yang berdaftar di jabatan berkenaan dipantau agar tidak menyalahi mana-mana pemberian baja, racun dan pengolahan di samping dibantu untuk menghasilkan produk-produk yang selamat dan berkualiti tinggi. Salah satunya adalah menggunakan garis pandu daripada Brunei Good Agricultural Practice BGAP dan lain-lain piawaian. Awang Hirman bin Haji Abu, Pegawai Pertanian Kanan, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, ketika ditemu Bual RTB menjelaskan, piawaian-piawaian lain termasuk kemasukan atau pengimportan racun-racun kimia pertanian yang mana semua racun-racun pertanian ini dikawal oleh Kementerian Kesihatan atas kerjasama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Antarabangsa pula. Negara Brunei Darussalam sering bekerjasama dengan negara-negara ASEAN yang lain maupun negara-negara di bawah Pacific Region di rantau Pasifik dan juga di rantau-rantau lain. Jadi dalam kerjasama ini setiap officer ataupun kaki tangan jabatan akan berbincang bersama dengan pegawai-pegawai dari negara lain untuk memperbaiki mana-mana sistem pengeluaran daripada ladang-ladang mereka maupun negara Brunei Darussalam. Jadi daripada perkongsian maklumat ini, ladang-ladang di Brunei akan lebih selamat dan tercapai dari segi kualiti dan juga dari segi pengawalan mana-mana yang memudaratkan. Jadi negara Brunei Darussalam tidak terkecuali sebenarnya dalam mengawal semua keluaran-keluaran hasil pertanian ini. Jadi setiap ladang akan dipantau dari segi kandungan racun, dari segi kandungan lebihan heavy metal di dalam tanah, lebihan ataupun kontaminasi ataupun pencemaran kepada produk-produk dari segi mikroorganisme. BGAP juga turut dibantu oleh salah sebuah syarikat yang menjadi tenaga pengajar untuk mengajar modul-modul yang terdapat di bawahnya. Zeneco Solutions memainkan peranan penting dalam pencapaian piawaian bagi syarikat-syarikat dan membantu Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menyampaikan maklumat penting. Telah pun beroperasi sejak 2 tahun lalu dan mereka merupakan salah satu syarikat yang selalu diberikan tugas oleh jabatan untuk melatih mana-mana kelemahan syarikat-syarikat yang telah memohon BGAP ini. Antara lain mereka juga pada masa ini
mengikuti program SCP yang dikendalikan oleh DER dan merupakan inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi membantu ladang-ladang untuk mencapai ataupun mendapatkan piawaian Brunei Good Agricultural Practice dengan lebih cepat dan mudah. Jadi di sini dalam skim tersebut para peladang ataupun pengusaha maupun syarikat-syarikat akan dibantu dari segi kewangan kerana untuk mencapai piawaian Brunei GAP ini kadang-kadang memerlukan peruntukan yang besar dari segi posabers, dari segi penyediaan sayur-sayuran, packaging dan sebagainya. Jika kita melihat dari segi produk yang telah dijual di pasar-pasaran tempatan, orang ramai nampaknya semakin peka dengan benefit ataupun kebaikan memperolehi Brunei GAP, dan ini memberikan opportunities ataupun memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha di negara Brunei Darussalam untuk sekurang-kurangnya mereka menyahut dan melabel produk mereka dengan label Brunei Good Agricultural Practice. Jika semalam kami membawakan pendekatan mengenai program Akademi Dakwah, malam ini Berita Perdana mengetengahkan impak positif program tersebut kepada para peserta sebagai da'i muda. Walaupun mempunyai latar belakang yang berbeza, namun para peserta memperolehi ilmu dan pengalaman baharu. Bahkan program akademik dakwah telah berjaya menghasilkan da'i muda yang berwibawa yang dapat menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang betul. Mempelajari bagaimana menjadi seorang da'i berdakwah secara berkesan. Kami mempelajari makna dakwah yang sebenar. Pelbagai ilmu dan kemahiran diperolehi oleh da'i-da'i sepanjang mengikuti program akademik dakwah. Menurut para peserta, program tersebut banyak membantu meningkatkan lagi keyakinan diri mereka untuk menyampaikan dakwah mengenai Islam menurut ahli sunnah wal jamaah kepada orang ramai. Atas sebab memang minat dalam acara program keagamaan dan akademi dakwah ni salah satu peluang untuk saya berkembang lagi lah. Saya percaya walaupun saya berlatarkan engineer, saya boleh juga menuntut ilmu agama dan menjadi seorang da'i. Untuk mengetahui bagaimanakah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini yang Allah redai. Itu adalah antara satu sebab mengapa meningkatkan pengalaman dan kemahiran untuk menjadi da'i yang efektif di dalam masyarakat itu nanti. Untuk memperbaiki diri sendiri dan belajar lagi secara lebih dekat macam mana kita ni kan menjadi da'i. Dan daripada memang cita-cita lah. Melalui program yang bermanfaat ini, ia tidak dinafikan dapat membuka ruang kepada lebih ramai lagi golongan belia untuk tampil menyertainya. Dengan cara itu, semakin bertambahlah pelapis baru dalam bidang dakwah di negara ini. Projek Perpustakaan Insan atau Human Library Project HLP yang dilaksanakan di Rumah Panjang Kampung Amobi, daerah Temburong, menunjukkan impak positif dari aspek kemahiran membaca dan menulis bahasa Melayu dan Inggeris dalam kalangan penghuni rumah panjang berkenaan. Sebagai program khidmat masyarakat HLP diungkayahkan oleh sekumpulan pelajar Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Amo. Inisiatif tersebut mencerminkan khidmat sukarela mahasiswa dalam membantu masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar, terutama di daerah Temburong. Ikuti laporannya bersama kru RTB Mojo. 10 orang mahasiswa tahun 3 UBD terlibat dalam Human Library Project HLP dengan mengadakan kelas-kelas tambahan di Rumah Panjang Kampung Amubi, Temburong. Projek dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Amu,
Sejak diperkenalkan pada tahun 2013, sambutan dari penghuni rumah panjang dan kampung sekitarnya sangat menggalakkan dengan 42 pelajar terdiri daripada murid-murid pra hingga tahun 6 dan penuntut peringkat menengah mendaftar untuk mengikuti program tersebut. Dengan berkonsepkan kelas tambahan, HLP diadakan pada sebelah malam iaitu setiap hari Isnin hingga Jumaat. Kaedah pembelajaran pula berbentuk akademik dan non-akademik agar proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan pelajar lebih fokus kepada subjek yang diajarkan. Impak positif yang HLP dapat perolehi dari program kami ialah mereka dapat membaca dan juga belajar menulis kerana di sini kurang dari segi membaca dan menulis. Bahasa mereka yang mereka gunakan ialah bahasa Iban. Oleh itu, kami mengajar bahasa Melayu dan English yang standard. Kami berharap untuk mengetahui dan lebih mengenali cara mengajar anak-anak murid agar selepas tamat pengajian nanti kami terdedah sudah dan mempunyai pengalaman yang dari luar daerah kami. Sepanjang HLP dilaksanakan, tahap kefahaman para peserta dalam pelajaran, terutama mata-mata pelajaran yang sukar, semakin meningkat. Semoga projek seumpama ini dapat membantu negara dalam mencapai salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035, iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan. Laporan Adrian Fezul Samad untuk Berita RTV. Sebilangan besar penonton sering menyaksikan keindahan kehidupan laut hanya melalui kaca televisyen sahaja dan belum pernah merasai sendiri pengalaman sebenar berada di dasar laut. Tetapi bagi salah seorang penggemar aktiviti sukan menyelam bebas atau free diving, ia menjadi satu memori yang sukar digambarkan. Ikuti tinjauan kru Mojo RTB bersama seorang penggemar sukan free diving tempatan. Dayang Suryati anak anyut antara beberapa orang penggemar sukan lasak free diving di negara ini. Sebelum mencuburi free diving pada tahun 2016, beliau terlibat dalam sukan snorkeling. Menurutnya, sebelum seseorang itu melakukan free diving, aspek keselamatan tetap diutamakan melalui latihan dan persediaan rapi. Beliau mengakui merasakan pengalaman unik setiap kali melakukan free diving, terutama apabila melihat keindahan hidupan marin. Brunei, we have a lot of diving attractions. We have a lot of shipwrecks and there's a lot of marine animals like corals, fishes. They're really interesting to see. Tutong has some of the best coral sites for me in my opinion. I really love Tutong coral sites. But for shipwrecks, mostly it's around Muara area. Basically, it's feeling of exploring what has been abandoned down there. I mean, nobody can actually really see unless you go down in the water. Sepanjang penglibatannya dalam sukan tersebut, wanita tempatan ini berjaya memecahkan rekod kebangsaan dengan mencatat penyelaman 44 meter di pertandingan mini free dive 80 meter maximum depth di Republik Filipina. Keindahan dasar laut perairan negara, katanya, tidak dinafikan berupaya menarik lebih ramai pengamal sukan lasak ini sama ada dari dalam dan luar negara. I think freediving can help in boosting Brunei's economy and tourism, especially with our lavish dive sites and coral sites. I think it is a really good point of selling. It can be attracting a lot of local as well as overseas tourists to come and dive in our country. Penglibatan belia ini dalam sukan free diving menjadi bukti golongan wanita juga mampu melakukan aktiviti lasak seperti kaum lelaki. Apa yang penting, aspek keselamatan mesti ditamakan dalam melakukan apa saja aktiviti termasuk free diving. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.
Selain tradisi ziarah menziarahi sesama keluarga dan sahabat handai, ucapan Selamat Hari Raya juga menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda, kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Pasukan Perangkap Kedatangan 1102 Universiti Islam Sultan Syarif Ali ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada keluarga Baitul Is ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada orang ramai bahawa gangguan bekalan air di Lambak Kanan disebabkan oleh paras air rendah di tangki simpanan air Lambak Kanan. Gangguan tersebut disebabkan tangki simpanan air terunjing yang mengalami masalah kebocoran paip air baru-baru ini. Walau bagaimanapun, kebocoran tersebut telah dibaiki dan pembahagian bekalan air dari tangki terunjing ke sebahagian Lambak Kanan sedang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Kawasan-kawasan tinggi kemungkinan masih menerima tekanan air rendah atau tiada bekalan air. JKR akan berusaha menstabilkan pembahagian bekalan air ke kawasan terjejas di Lambak Kanan yang selama ini sebahagian kawasan menerima bekalan air dari tangki simpanan air terunjing. Dalam pada itu, jabatan juga membekalkan air yang berterusan dengan tangki air biru yang telah ditempatkan di beberapa kawasan rancangan perumahan negara Lambak Kanan, antaranya di Dewan Kemasyarakatan, Jalan 77, sepanjang Jalan 64 dan Jalan 11, Jalan 49, Masjid Perpindahan Lambak Kanan, Pusat Pembangunan Kapasiti Jalan 17, Dewan Kemasyarakatan 1 Lambak Kanan, kawasan Stand Pine yang terletak berdekatan Sekolah Rendah Dato' Marsal, Jalan 1 dan Jalan Madang berdekatan jambatan. Selain itu, JKR juga membagikan beg-beg air ke rumah-rumah yang terjejas. Bagi sebarang aduan dan bekalan air bersih, hubungi talian Darussalam 123. Bagi tahun 2021, setakat hari ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menerima sebanyak 6 panggilan kecemasan yang melibatkan rumah roboh berbanding tahun lepas sebanyak 4 panggilan. Terbaru Ahad lalu di Kampung Pengeran Tajuddin Hitam sekitar jam 4 petang, seramai 6 orang anggota bomba dari Balai Bomba Pelancaran dikerah ke insiden rumah beroboh. Menurut Awang Haji Tarib bin Haji Asgar, Ketua Kampung Zon 1 Kampung Air, rumah kayu yang berusia kira-kira 50 tahun milik Awang Kamran bin Haji Ismail sudah lama dikosongkan. Ahli-ahli bomba di tempat kejadian bertindak memantau kawasan sekeliling rumah roboh dan tidak ada korban jiwa dilaporkan.